Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Walaupun kita berjumpa setiap bulan, tetapi rasa macam dah lama tak jumpa. Alhamdulillah. Itu tandanya rasa rindu dekat di hati, insya-Allah. Dan kita harap semoga tuan-tuan, puan-puan dan mereka yang disayangi semuanya dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Dan bagi mereka yang uzur, kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk topik pada bulan ini, saya nak mulakan dengan satu persoalan. Dan soalan yang saya nak lontarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, soalannya simple saja. Adakah tuan-tuan dan puan-puan berpuas hati dengan keadaan umat Islam kita pada hari ini? Are you happy? Are you satisfied with the condition of the Muslim Ummah today? My answer is clear, just like you. No. The answer is no. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memeluk Islam 26 tahun yang lepas. Dan saya berdakwah sejak saya mula masuk Islam, saya dah mula berdakwah. Tapi ikut kemampuan pada waktu itu. Dan kalau berdakwah secara formal, tersusun dan sebagainya, alhamdulillah sudah lebih dari 20 tahun. Satu daripada sebab utama kenapa saya menceburi bidang dakwah ini, tidak lain tidak bukan, pada waktu itu, ini cerita 20 tahun lebih, bila saya lihat keadaan umat Islam kita, umat manusia secara umum, saya tidak puas hati. Malah saya rasa gerun, saya rasa takut. Dunia yang macam mana akan saya wariskan anak-anak saya, cucu-cucu saya nanti? Dunia macam mana anak-anak saya akan membesar? Kita sebagai ibu ataupun bapa, tempoh yang kita boleh pantau anak-anak kita sangat-sangat terhad. Mereka sangat-sangat dipengaruhi dengan apa yang berada di sekeliling mereka. Ada waktunya kita mahu anak kita ni menjadi terbaik, pure. Tetapi kalau kita lihat pengaruh sekeliling mereka penuh dengan perkara-perkara yang negatif, jauh lebih banyak berbanding dengan perkara-perkara yang memberi manfaat kepada mereka. Setuju ke tuan-tuan dan puan-puan? Mereka hidup dalam keadaan sekeliling mereka ni banyak benda-benda negatif. Tetapi kita punya expectation as a parent, kita nak mereka ni besar jadi perfect. Kalau bandingkan yang remaja 50-an, remaja 60-an, remaja 70-an, masa kita membesar dulu, cabaran kita tak banyak tau. Kalau dibandingkan dengan generasi remaja belasan tahun hari ini, pengaruh-pengaruh negatif yang ada keliling mereka cukup banyak. Okey, itu satu perkara. Dan saya berfikir pada waktu itu, what can I do untuk membawa satu perubahan yang positif? Dan ini membuatkan saya memilih jalan dakwah ini secara sepenuh masa. One of the main reason why I do dakwah full time, supaya saya harap adalah satu impak, adalah satu perubahan yang dapat kita lakukan supaya anak-anak saya
cucu-cucu saya akan membesar dalam satu suasana yang lebih baik. Tetapi dalam 20 tahun ini, terus terang saya bagi tahu, kalau dalam bahasa Inggeris kita akan sebut it has become from bad to worse. Bukan sekadar worse, from worse to worser, dan from worser to worserest, dan worserester, worsereterus. Tuan-tuan dan puan-puan faham maksud saya kan? Kamus bahasa Inggeris tak ada benda tu. Tapi yang saya nak gambarkan, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita dah kata worse, itu yang paling teruk. Tapi daripada keadaan yang paling teruk, dia menjadi semakin parah dan semakin parah dan semakin parah. Tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi soalan hari ini. Ada harapan ke untuk kita melihat cahaya di hujung terowong? Dalam bahasa Inggeris disebut light in the end of the tunnel. Ada harapan ke kita dapat lihat kembali umat Islam ni gah balik? Mari kita lihat sedikit sebanyak tentang sejarah masa lampau, sebab sejarah banyak mengajar kita apakah tindak tanduk yang patut kita lakukan di masa hadapan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil keadaan Arab Jahiliyah. Nabi SAW lahir di kalangan orang-orang Arab yang dikenali sebagai Arab Jahiliyah. Orang-orang Arab di mana petunjuk agama Islam belum lagi sampai kepada mereka. Orang-orang Arab Jahiliyah pada waktu itu, kalau kita lihat keadaan mereka, mereka ni hidup secara umumnya dalam keadaan berpecah belah, dalam keadaan sering bergaduh antara satu sama lain. Kalau dalam satu kabilah tu, contohnya dia pergi pukul seseorang lelaki daripada kabilah yang lain, kabilah yang satu lagi tu akan datang serang bukan saja lelaki tadi, dengan keluarga dia sekali. Lepas tu kabilah yang ini yang kena serang keluarga tadi, dia akan serang balik ke satu kabilah tadi, dan generasi demi generasi mereka akan bermusuhan antara satu sama lain. Orang-orang Arab Jahiliyah dalam keadaan mabuk, minum arak, bukan macam minum arak hari ini. Kalau hari ini orang yang minum arak sebagai contoh, mungkin mereka pergi dekat bar dan sebagainya, mereka order jug. Tapi kalau orang Arab Jahiliyah, zaman Jahiliyah dulu tu, mereka minum di drum. Bila sampai wahyu yang melarang minum arak, contohnya surah Maidah surah 5 ayat nombor 90, dikatakan mereka kalau tengah nak tegur pun, bila tahu datangnya wahyu melarang minum arak, mereka buang arak tu terus. Dikatakan memang banyaklah arak pada waktu itu. Dikabarkan ada sebahagian daripada mereka, kalau ada lahir anak perempuan di kalangan mereka, maka akan ditanam hidup-hidup. Sebab kalau ada anak perempuan tu malu. Macam-macam lah. Belum lagi kita kata mereka tak sembah pada Allah SWT, mereka syirik kepada Allah SWT. Tapi kalau kita lihat orang-orang Arab Jahiliyah dulu tu, keadaan yang begitu teruk sekali. Dan pada zaman itu ada dua kuasa besar, tuan-tuan dan puan-puan. Satu adalah Rom, Byzantine pada waktu itu, iaitu agama Kristian. Dan satu lagi adalah kuasa besar pada waktu itu adalah Parsi, yang beragama Majusi, penyembah berhala. Maka Parsi dengan Rom sentiasa berperang antara satu sama lain, sentiasa menakluk antara satu sama lain, meluaskan jajahan mereka. Tapi kedua-duanya, Rom dan juga Parsi, tidak berminat untuk menjajah Jazirah Arab. Sebab orang Arab Jahiliyah pada waktu itu tidak menjadi ancaman kepada mereka. Malah bagi mereka, kalau menjajah orang-orang Arab Jahiliyah, lagi memeningkan kepala. Jadi dua-dua tak minat nak menjajah.
Ini saya nak berikan gambaran keadaan orang-orang Arab jahiliah yang hidup tanpa bermoral, berzina dan macam-macam perkara yang lain. Saya tak perlulah saya sebut banyak-banyak. Pada pandangan saya ini peribadi, pada pandangan peribadi saya, keadaan orang Arab jahiliah tu jauh lebih teruk daripada umat Islam pada hari ini. Setuju ke? Tuan-tuan dan puan-puan, setuju? Orang Arab jahiliah pada waktu itu bagi saya lagi teruk. Lagi teruk pada waktu itu. Kenapa saya nak sebut benda ni, tuan-tuan dan puan-puan? Walaupun orang-orang Arab jahiliah dalam keadaan yang sedemikian rupa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kalangan mereka. Pada umur Nabi mencapai umur 40 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, seorang Rasulullah, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan Al-Quran. Dengan panji Islam, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi sendiri, telah berjaya menyatukan Arab jahiliah tadi. Di bawah panji Islam telah mengangkat martabat orang-orang Arab jahiliah menjadi peneraju dunia. Dan Islam telah memerintah dunia selama 800 tahun, 1000 tahun. Ini saya bagi cara umum saja, ringkas. Tuan-tuan dan perempuan, sekali lagi ya, satu bangsa Arab jahiliah dan begitu teruk dalam tempoh 23 tahun kenabian baginda dengan panji Islam, bukan saja dapat menyatukan orang-orang Arab jahiliah ini, tetapi mengangkat umat Islam menjadi pemerintah keempat penjuru dunia. Islam tersebar luas. Maka dengan lain perkataan, kalau kita lihat pada graf ya, kita lihat pada graf. Kalau kita letak graf macam X dengan Y, kalau macam yang graf yang mendekat ni X, katakan itu adalah untuk mengukur ketamadunan, dan Y ini adalah ikut jangka masa. Kalau kita lihat pada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang pada tahun 570 Masihi, tahap orang Arab jahiliah tu berada pada tahap yang sangat-sangat rendah ketamadunan mereka. Tetapi bila Nabi berumur 40 tahun, dalam tempoh 23 tahun, insya-Allah, alhamdulillah, dapat diangkat orang-orang Arab jahiliah di tahap ketamadunan mereka ke tahap yang sangat tinggi dalam 23 tahun saja. So dari segi graf ketamadunan tadi secara menjunam 23 tahun dia naik ke atas. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, kita anggap jatuhlah sedikit. Tetapi dengan pemerintahan 4 Khalifah Rashidin dan seterusnya, Islam telah memerintah dunia. So graf ketamadunan berada pada tahap yang tinggi selama 800 tahun, 1000 tahun. Tetapi beberapa ratus tahun terakhir ini, graf ketamadunan umat Islam kita hari ini semakin jatuh, semakin merundum. Boleh faham maksud saya? Dia semakin lama semakin jatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada apa-apa perubahan dilakukan dalam masa 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, agak-agak ke mana graf umat Islam ni menuju? Dia akan terus merundum, terus jatuh ke bawah. Itu ke yang kita nak? Is that what we want? The answer is no. But the question again is, what are we doing about it? Apa yang kita lakukan tentang perkara ini? Are we doing something or not? Kalau kita ulang benda yang sama,
Jangan harap keputusannya akan berubah. Kalau kita nak sesuatu perubahan dari segi keputusan, kita kena ubah diri kita. What we are doing, we need to change what we are doing. We need to do something in order to bring the changes. Setuju ke tuan-tuan dan puan-puan? But what changes do we need to do? Apa perubahan yang patut kita lakukan? Dan adakah perubahan ini semata-mata terletak pada kerajaan saja? Sorry, saya bukan nak cerita pasal politik. Kadang-kadang kita bagi alasan, aku boleh buat apa, aku tak ada kuasa, aku tak ada jawatan. Tetapi kalau kita lihat Nabi SAW pada waktu itu, bila diangkat menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul, bagi dia bukan pemerintah negara pada waktu itu. Betul? Setuju? Baginda juga adalah dilihat sebagai seorang rakyat pada waktu itu. So what can we do as a person? Kalau the changes do not come from top down, then we need to do something bottoms up. Bagi saya, brothers and sisters, kalau ada apa-apa perubahan yang baik daripada atas ke bawah, sangat bagus. Tapi kalau tidak ada, bukan alasan untuk saya berpeluk tubuh dan tidak melakukan sesuatu. What can we do? Kita ambil contoh, tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil contoh. Untuk sesuatu benda yang kita boleh lakukan, kita kena kenal pasti selama 800 tahun, selama 1000 tahun, umat Islam memerintah dunia. We used to rule the world. Dan kenapa pula umat Islam hari ini dalam keadaan yang begitu menyedihkan? Apakah puncanya? Apakah faktor-faktor mendorong kepada kejatuhan umat Islam itu sendiri? Bagi saya secara peribadi, ada 3 faktor. Ini cara peribadi bagi saya. Faktor yang pertama, kita sebagai umat Islam hari ini berpecah belah. Walaupun di dalam Al-Quran diperintahkan kepada kita untuk bersatu. Contoh dalam surah Al-Imran, surah nombor 3 ayat nombor 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, pegang tali Allah dengan kuat dan jangan berpecah belah. Kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk pegang tali Allah dengan kuat dan jangan berpecah belah. Setuju kan tuan-tuan dan puan-puan? Saranan kita ni bersatu padu supaya tidak berpecah belah itu hanya sebagai satu cadangan ke, sebagai satu saranan ke, ataupun ianya sebenarnya merupakan satu perintah? Ianya satu perintah. Dan kita sebagai manusia, kita boleh berbeza pendapat, tetapi jangan jadikan perbezaan pendapat di kalangan kita menjadi punca kita berpecah belah. Kalau kita berbeza pendapat, ada penyelesaian dalam Islam. Contoh dalam surah An-Nisa, surah nombor 4 ayat nombor 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa atul rasul wal uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan dari kalangan yang memerintah kamu. Tetapi sekiranya kamu masih berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul. Maksudnya, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul, kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah kembali pada Al-Quran, dah kembali kepada hadis sebagai contoh, masih lagi berbeza pendapat, sekurang-kurangnya kita bersetuju untuk tidak bersetuju, tetapi jangan berpecah belah. Ini saya bagi ringkas saja. Faktor kedua, tuan-tuan dan puan-puan, adalah faktor ilmu.
Maaf cakap ya, boleh saya cakap cara terus terang pada malam ini tuan-tuan dan perempuan. Saya lihat, saya tak kata semua, tetapi ramai daripada kita orang Islam hari ini, amal Islam ikut-ikutan, secara turun temurun, lebih secara diwarisi, tidak lagi bersandar kepada ilmu. Saya tak kata semua ya tuan-tuan dan perempuan, saya beritahu secara umum. Kita hari ini semakin jauh daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai di antara kita ni mengaji Quran dan kita faham apa yang kita baca. InsyaAllah mengaji Quran dengan tajwid bagus, dapat pahala insyaAllah. Tetapi kita membaca Quran, tetapi kalau kita tak faham makna Quran tadi, bagaimanakah Al-Quran itu menjadi panduan dalam hidup kita? Dalam surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai panduan untuk semua umat manusia. Dan Quran itu disebut sebagai furqan dalam Al-Quran. Furqan artinya yang membezakan antara hak dan batil, yang membezakan yang mana hak, yang mana batil. So Al-Quran adalah panduan lengkap untuk manusia. Tapi kalau kita tak faham Al-Quran yang dibaca, bagaimana Al-Quran tadi menjadi buku panduan kita? Berapa ramai daripada kita memiliki kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Sunan Abu Dawud ke, Tirmizi ke, Al-Muwatta ke, Ibnu Majah ke, dan sebagainya, kitab-kitab hadis. Bila kita tidak membaca kitab-kitab hadis, bagaimana kita nak mengenali siapa tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa dia sunnah Nabi sebenarnya? Bila saya mula-mula memeluk agama Islam, tuan-tuan dan perempuan, selain daripada Al-Quran, kitab utama bagi saya menjadi rujukan saya, satu adalah fikih sunnah daripada Syed Sabiq, itu dalam bab-bab fiqah. Tapi kitab yang saya sangat sayang, yang memberikan kekuatan kepada saya masa mula saya masuk Islam, adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim ni ada 4 jilid semua sekali. Jilid yang pertama menjadi bacaan saya, sebab jilid pertama ni banyak cerita tentang iman. Bab pertama ni lebih kepada iman, dan kemudian tentang solat. Jadi mu'allaf yang baru masuk Islam seperti saya, so perkara tentang iman itu sangat-sangat dekat dengan hati. Dan dalam hadis ni kita nak banyak tahu tentang solat. Dan dekat situlah alhamdulillah, subhanallah. Cuma saya nak bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, dalam 2-3 bulan saya memeluk Islam, pernah terlintas saya nak murtad, saya nak keluar daripada agama Islam. Bukan kerana agama Islam tak bagus, bukan sebab itu, tetapi saya tak tahan dengan tekanan daripada segelintir orang-orang Melayu Islam sekeliling saya, yang lebih sibuk nak memelayukan saya daripada mengislamkan saya, yang lebih sibuk nak saya ikut cara-cara Melayu. Saya sebenarnya tuan-tuan dan perempuan bukannya masuk Melayu, saya masuk Islam. Jadi jangan paksa saya untuk menjadi Melayu. Tapi ini bukan bererti saya tak suka orang Melayu ya, jangan salah faham. Tetapi yang menyelamatkan saya pada waktu itu tidak lain tidak bukan adalah pepatah Melayu juga, jangan marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Sebab saya tahu yang bermasalah bukan agama Islam, yang bermasalah beberapa orang sekeliling saya. Dan yang menjadikan perkara ini sangat jelas kepada saya, kitab Sahih Muslim tadi. Bila saya baca kitab Sahih Muslim, bila kita baca kitab hadis, kita baca kitab hadis, kadang-kadang bila kita baca, kita khusyuk, kita terasa seolah-olah kita ada dalam watak tadi. Bila saya baca kitab Sahih Muslim, seringkali saya akan terasa saya bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seronok saya, happy saya.
Tapi bila saya letak kitab saya Muslim, saya tengok keliling, tak best sangat. Jadi yang banyak menyelamatkan saya pada waktu itu tidak lain tidak bukan adalah mengkaji tentang agama Islam. Pendekkan cerita, saya pada waktu itu tidak ada pilihan. Untuk saya meneruskan, saya boleh terus menjadi seorang Muslim, beramal dengan agama Islam, saya sedar saya tidak ada pilihan, tetapi saya kena belajar dan mengkaji agama Islam. I have to learn about Islam in order to defend my religion in Islam. Cukuplah setakat itu. Ilmu, perkara kedua. Dan perkara ketiga yang menjadikan kita sebagai orang Islam mundur pada hari ini, pada pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semakin jauh daripada salah satu sunnah Nabi yang paling besar. Tidak lain tidak bukan adalah berdakwah. Kita hari ini semakin jauh daripada usaha-usaha dakwah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita sangat berkurang berdakwah sesama Islam ataupun islah sesama orang Islam. Dan hampir-hampir tidak ada atau sangat sedikit kita berdakwah kepada yang bukan beragama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW lahir di kalangan orang-orang Arab Jahiliyah. Umur baginda 40 tahun, menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Rasul. Apa yang Nabi lakukan pada waktu itu tidak lain tidak bukan adalah berdakwah dengan non-Muslim. Dan bila non-Muslim mula masuk Islam, Nabi terus berdakwah dengan non-Muslim lain dan berdakwah atau islah kepada yang sudah pun beragama Islam. Tapi dakwah kepada non-Muslim tak pernah Nabi putus. Tak pernah Nabi kata stop, lepas ni tak perlu nak dakwah dengan non-Muslim. Tak pernah. Kalau pernah, tolong bagi tahu saya bila, tuan-tuan. Saya betulkan balik diri saya. Dan bila Nabi SAW wafat, meninggal dunia, para sahabat meneruskan menyampaikan dakwah ke 4 penjuru dunia. Bila para sahabat meninggal dunia, para tabi'in menyambung usaha-usaha dakwah kepada non-Muslim sambil berdakwah kepada sesama Islam. Dan seterusnya oleh tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan bila orang Islam berdakwah kepada non-Muslim sampai tersebar ke 4 penjuru dunia. Dan kalau kita lihat dalam hadis, kalau kita lihat dalam hadis Haji Wida, dalam khutbah terakhir Nabi SAW, di antara kandungan khutbah terakhir tadi adalah Nabi menyampaikan pesanan, siapa-siapa yang hadir di sini, sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Mudah-mudahan, moga-moga mereka yang dengar kemudian hari lebih memahami daripada yang mendengar sekarang. Sahabat pada waktu itu lebih daripada 100,000 orang. Ada yang mengatakan lebih daripada 110,000 orang. Dan hari ini kalau kita lihat sahabat-sahabat yang mana kuburnya di Jazirah Arab dalam lebih kurang 10,000 saja. Ke mana perginya sahabat-sahabat lain dalam 100,000? Mereka bertebaran atas muka bumi ini untuk menyebarkan mesej Islam. Selagi mana umat Islam kita aktif, kita berdakwah kepada non-Muslim, kita berdakwah kepada non-Muslim, kita berdakwah kepada non-Muslim, kita akan lihat kebangkitan umat Islam. Kita akan lihat umat Islam kita ni kuat. Sebab bila kita nak berdakwah dengan non-Muslim, kita perlu ilmu. Bila kita nak berdakwah dengan non-Muslim, kita kena bersedia. Non-Muslim akan tanya soalan demi soalan demi soalan demi soalan demi soalan kepada kita. Kita kena prepare diri kita, nak bagi jawapan, nak bagi jawapan, nak bagi jawapan. Dan bila kita prepare diri kita, kita buat persediaan untuk kita berdakwah dengan non-Muslim secara langsung, secara tidak langsung, itu merupakan imunisasi kepada akidah kita sendiri. Tetapi hari ini kadang-kadang bila anak kita, cucu kita atau dalam internet, bila dilontarkan soalan, kita tak tahu nak jawab. Kadang-kadang kita marah cucu kita, kita marah anak kita, jangan tanya soalan.
Jangan tengok website ini, jangan layan soalan-soalan seperti ini. Tapi soalan-soalan ini dah bermain dalam fikiran mereka. Selagi mereka tak dapat jawapan, mengganggu fikiran mereka. Jadi brothers and sisters, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pandangan saya lah, kalau kita nak kembalikan kegemilangan umat Islam kita, yang pertama, kita kena amal Islam bukan sekadar ikut-ikutan lagi dah. Tak boleh dah. Kita kena amal Islam ni dengan ilmu. Kita kena mengkaji Al-Quran, bukan hanya sekadar mengaji Al-Quran. Kita kena upgrade diri kita, sentiasa mengkaji, sentiasa mengkaji, sentiasa mengkaji. Nak orang umat Islam bersatu ni, itu perkara payah. Tak apa, letak tepi dulu. Dan satu lagi, kita sebagai orang Islam, saya percaya kita boleh bersatu dalam satu hal, iaitu kita berdakwah kepada non-Muslim. Kalau kita sebagai umat Islam hari ini, kita sama-sama kuat, nekat, kita berdakwah dengan non-Muslim, kita berdakwah sesama Islam, berdakwah dengan non-Muslim, berdakwah sesama Islam, kita akan mula lihat kembali kebangkitan umat Islam kita. Kita lah patut jadi generasi perubah. Tapi kalau kita tak jadi generasi perubah hari ini, the next 5 years, the next 10 years, the next 20 years, graf ini akan semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Sama ada kita berjaya atau kita tak berjaya, pada saya itu bukan persoalan. Sebab ini semua adalah kadar-kadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting ialah apa ikhtiar yang kita lakukan, usaha apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertanggungjawabkan kita atas sama ada benda tu berjaya atau tak berjaya, tapi kita dipertanggungjawabkan atas usaha yang kita lakukan. Jadi brothers and sisters, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, are you satisfied with the condition of the Muslims today? If you are satisfied, continue with your life. But if you are not satisfied, it's not enough to answer I'm not satisfied, but ask the question, what can I do? What need to be done? Jangan tanya soalan what other people have to do. Tanya soalan what can I do, what I can do. Kita tak boleh kontrol orang lain, tapi kita boleh kontrol diri kita. Kalau kita hanya nak menyalahkan orang lain, takkan selesai masalah. Saya salahkan dia, dia salahkan orang sana salahkan orang situ salahkan orang sini salahkan saya, sampai pada saya sambung balik salahkan dia. Kita akan sibuk menyalahkan orang lain, tapi kerja utama tak ada siapa buat. Tapi kalau kita masing-masing orang Islam, kita masing-masing tanya soalan, what can I do? Ikut kemampuan kita sendiri. What can we do collectively? Kalau masing-masing kita, we just do even a small part, I believe, saya yakin, we will see the changes. Let's do something, brothers and sisters. Satu daripada usaha kecil yang kami cuba lakukan, kami ikhtiarkan, tuan-tuan dan puan-puan, dah 20 tahun lebih kami anjurkan program-program latihan-latihan untuk belajar berdakwah. Kalau kami daripada NGO Global Unity Network atau singkatannya Unity, kami fokus untuk buat kursus-kursus melatih orang Islam bagaimana nak berdakwah dengan non-Muslim, bagaimana nak berdakwah dengan sesama Islam. Tapi sebelum ini kami fokus kepada kelas-kelas secara fizikal. Tapi kelas-kelas secara fizikal ini kadang-kadang ada kekangan, orang yang jauh tak boleh nak hadir. Dan kebelakangan ini dengan adanya pandemik COVID-19 dan sebagainya, telah membuka satu dimensi dakwah yang baru, di mana alhamdulillah kita dalam proses untuk menyiapkan modul belajar dakwah secara e-learning.
secara e-learning, cara online. Kita belajar secara online. Kita ada modul-modul, kita belajar secara online. Dan alhamdulillah kami dalam proses nak siapkan 4 modul. Sekaligus kita keluarkan 4 modul terus. Modul yang pertama adalah tentang bagaimana nak berdakwah, tips-tips berdakwah, the do's, the don'ts, nak mulakan macam mana. Dengan kita akan bagi contoh-contoh praktikal kesilapan yang pernah kami lakukan. Sebab kita juga boleh belajar daripada kesilapan. Ada waktunya kesilapan yang kita lakukan itulah guru terbaik bagi kita. Itu modul yang pertama. Modul yang kedua, kita akan fokus bagaimana kita nak menerangkan Islam kepada non-Muslim. Kalau dia non-Muslim, macam mana kita nak explain Islam kepada dia? Sebab menerangkan Islam kepada orang Islam tak sama caranya menerangkan Islam kepada non-Muslim. Konten sama, kandungan sama, cara penyampaian berbeza-beza. So bagaimana kita nak menyampaikan Islam kepada non-Muslim? Itu modul kedua. Modul ketiga pula adalah fokus kepada perbandingan agama. Bila kita nak berdakwah dengan non-Muslim, penting untuk kita mengetahui, mempelajari, mengetahui apakah kepercayaan mereka, apakah pantang larang mereka, bagaimana kita nak berdakwah dengan non-Muslim, dengan anutan mereka. Itu modul ketiga. Dan modul keempat insya-Allah adalah untuk menjawab soalan-soalan lazim daripada non-Muslim. Apakah soalan-soalannya biasa mereka tanya, dan bagaimana kita nak jawab soalan-soalan ini, termasuk formula-formula on how to answer the questions. Termasuk soalan-soalan yang simple, soalan-soalan yang biasa, dan juga soalan-soalan yang besar. Kita akan berikan beberapa contoh-contoh di situ. Dan setiap modul ini tuan-tuan dan perempuan, satu modul ini pembelajarannya selama 1 bulan. Dan setiap modul ini ada 4 bahagian. Satu bahagian tu selama 1 minggu. Dan modul ini bukan saja ada video untuk kita belajar, dia ada aktiviti lagi, ada kuis, ada ekspresi, dan ada assignment. Dan pendekkan cerita tuan-tuan dan perempuan, bila ikuti modul ini sepenuhnya, ikut arahan dia satu persatu, dalam 4 bulan, bukan saja kita belajar cara-cara nak berdakwah, bukan sekadar itu, tetapi sebenarnya kita sudah pun berdakwah dengan non-Muslim. That is the module. Tuan-tuan dan perempuan, nak minta tolong boleh? Tolong doakan supaya dipermudahkan untuk kami menghasilkan modul ini. Sebab menghasilkan modul ini menelan usaha yang sangat besar, termasuk kos yang tinggi. Kami cuba lihat apa-apa modul yang ada, tapi modul dakwah tu non-Muslim susah nak cari. Dan kita tak nak tengok level yang biasa-biasa. Kami cuba buat level international. Kita ambil beberapa contoh international. Siapa yang paling top? Saya bukan cerita pasal modul Islam ya. Kita cerita modul biasa, termasuk yang non-Muslim punya, yang top, yang tinggi-tinggi ni. Kita jadikan itu benchmark kita. Dan kita cuba nak mencapai ke arah itu. Mencapai satu modul yang very professional, insya-Allah. But it need a lot of effort and work to be done. So minta tuan-tuan dan perempuan tolong doakan untuk kami agar dipermudahkan sampai dapatlah kita hasilkan modul ini. Dan insya-Allah pada bulan depan kalau ada apa-apa perkembangan baru, saya akan sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Tetapi sekali lagi lah tuan-tuan dan perempuan ya, kalau kita tak puas hati dengan keadaan umat kita hari ini, kalau kita nak satu perubahan, the question is what can I do? Dan masing-masing kita ada peranan yang boleh kita mainkan, insya-Allah. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan perempuan, masa mengizinkan kita. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai seorang manusia tidak lari daripada melakukan salah dan silap. Bagi sebarang kesalahan atau kesilapan yang saya lakukan, tolong tegur saya supaya saya dapat perbetulkan diri saya dan dapat memperbaiki di masa hadapan nanti, insya-Allah. Setakat ini saja tuan-tuan dan perempuan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.